Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita sama-sama bertemu kembali untuk meneruskan bacaan kitab kita Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i khusus bab munakahat. Dan insya-Allah pada pagi ini kita masuk tentang perkara tajuk, iaitu tajuk yang penting, iaitu nusyuz. Nusyuz. Apa yang orang selalu sebut nusyuz tu kan, selalunya nusyuz ni ditujukan kepada perempuan, tetapi ramai orang tak faham sebenarnya nusyuz ni berlaku pada lelaki juga. Kan? Nusyuz perempuan, lelaki senang nampak. Bila dia tak dengar cakap suami dia, bila dia keluar rumah tanpa izin suami, dia bila menolak kehendak suami, maka dia dah dikata nusyuz lah. Tetapi yang suami tu lupa pula, yang dia tak sedia nafkah untuk isteri, yang dia pukul isteri, yang tu suami nusyuz. Kan? Sebab benda-benda ni memang biasa saya jumpa dah. Suami dia faham isteri, nusyuz tu pada isteri, pada dia tak ada, dia katanya. Rupanya bila kita tanya-tanya dia kita tanya dia dari segi nafkah macam mana kan, isteri jawab, kadang-kadang saya yang keluar duit ustaz, bukan dia. Kan? Bukan dia, selalunya saya lah, barang-barang rumah, barang-barang dapur pun saya. Saya pusing balik lah. Cik, sebenarnya cik yang suami nusyuz, dah gagal tanggungjawab dah. Tak payah nak kata isteri jadi macam tu. Sebab apa? Sebab tanggungjawab suami tak jalan, jadi dia macam membantah kerana terpaksa guna dia pula untuk menyara keluarga kan. Macam dia nak bagi nafkah kat keluarga. Lepas tu cik tuduh dia nusyuz. Jadi masya-Allah macam tu ya. Kena faham nusyuz tu bukan hanya pada perempuan saja, dan dia berlaku juga pada lelaki. Okey, kita tengok pada ta'rif nusyuz ya. Nusyuz bermaksud derhaka dan tidak taat ya. Perkataan ini diambil daripada an-nashzu ya. An-nashzu dengan shin bersukun atau berbaris atas. An-nashzu boleh, an-nashzu boleh. Okey. Isteri nusyuz bermaksud isteri menderhakai dan tidak mentaati suami sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah SWT. Ya. Ibn Faris berkata, isteri nusyuz bermaksud ia berdegil dan mendakai suaminya. Firman Allah SWT, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan nusyuz, iaitu derhaka ya. Dalam surah An-Nisa ayat 34 ada sebut. Jadi itu asal usul perkataan nusyuz tu. Asal usul perkataan nusyuz yang diguna pakai. Dan hukumnya ialah haram. Ia adalah salah satu daripada dosa besar. Ya, nusyuz ni adalah salah satu daripada dosa besar. Sabda Rasulullah SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih falam ta'tihi fabata ghadban 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Dalam satu hadis yang disebutkan, apabila seorang lelaki mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu isterinya tidak datang dan suami tidur dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknat isteri itu sehingga subuh. Kan? Bila gaduh dengan suaminya,
dia halau, dia kunci pintu bilik kan, dia halau suami tidur luar ke, ataupun bila suami panggil dia buat tak tahu kan, dia pergi tidur kat bilik lain ke kan. Padahal boleh berdamai lah waktu tu kan. Bila suami panggil tu berdamai lah, tapi marah punya pasal dia kunci pintu bilik ataupun dia pergi tidur bilik lain, suami dah panggil. Maka orang yang isteri yang tak datang ni, sekiranya suaminya panggil untuk tidur sekali ni, dan suami tu pula tidur dalam keadaan tak puas hati, dia marah. Memang tak marah pada isteri tu kan, degil sangat tak nak datang apa semua kan. Maka dalam hadis disebutkan malaikat akan melaknat isteri itu sehingga subuh. Na'udzubillah ya. Dan dalam hadis lain, wallazi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fataba alayhi illa kana alladhi fis samai sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha. Demi Allah yang diriku berada di dalam tangannya, mana-mana lelaki yang mengajak isterinya ke tempat tidur tetapi dia enggan, maka penghuni langit akan marah kepadanya sehinggalah suaminya redha kepadanya. Berat, kalau khusus ni beratlah kalau tu daripada pihak isteri ya. Itu daripada pihak isteri. Sekiranya isteri enggan, suami dah mengajak ke tempat tidur tapi dia enggan, dia marah, malah dia menjauhkan dirinya lagi dalam keadaan tu, menyebabkan timbul kemarahan suaminya. Bukan setakat suami sahaja yang marah, maka penghuni langit akan marah kepada dia juga. Penghuni langit pun akan marah padanya sehinggalah suaminya redha kepadanya. Andai kata lah kan, gaduh-gaduh situ, tidur-tidur malam tu mati terus dalam keadaan suami tak redha, na'udzubillah kan, tak jauh lah kan. Jadi sebaik-baiknya ya, sebagai seorang suami ya, sebagai seorang ayah, kita sebelum tidur kan, kita sambil-sambil baring tu kita maafkan semua orang. Itu yang terbaik lah kan. Ya Allah, kalau ada aku berdosa pada orang, ampun dosa aku, dan sekiranya ada siapa-siapa yang bersalah pada aku maafkan ya Allah, aku redha ya Allah kan. Tu orang kata latih diri kita ni untuk mudah-mudahan kita, kalau kita mati dalam keadaan tu pun kita mati dalam tenang kan. Kita redha lah pada orang mudah-mudahan Allah, orang lain pun akan redha pada kita. Betul tak? Kita tak tahu juga kan, orang kita marah pada orang, kita tak kira pula orang lain marah pada kita macam mana. Kita marah seorang je, tapi 10 orang marah kita kan, kita tak tahu kan, orang macam-macam kecam kita ke apa ke, kita tak tahu kan. Macam saya pun tak tahu, depan kita mungkin lah kan, macam agak pejabat, orang depan kita mungkin senyum, belakang kita tak tahu macam mana dia kata kan. Jadi kita ambil sikap macam tu sebelum tidur, selesaikanlah. Ya Allah, sekiranya ada mana-mana orang salah dengan aku ampuni ya Allah, aku maafkan ya Allah kan. Itu juga kalau ada dosa-dosa aku yang aku tak sedari, ampuni dosa aku. Mudah-mudahan kita tidur dalam keadaan tenang ya. Kalau mati pun mudah-mudahan ya, dan mati dalam rahmat Allah SWT, dalam pengampunan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, wallazi nafsi biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Ini dalam hadis lain ya, Rasulullah sebutkan, demi Allah yang diriku berada di tangannya, seseorang isteri tidaklah menunaikan hak Tuhannya sehinggalah dia menunaikan hak suaminya. Berat kan. So, itu ada yang mengatakan kalau isteri itu derhaka pada suami, kalau dia solat sekalipun, puasa sekalipun, ibadahnya tergantung je sehinggalah dia dapat redha suaminya balik kan. Sebab kalau kefahaman hadis ni lah, menunaikan hak Tuhannya, seseorang isteri tidaklah menunaikan hak Tuhannya. Contoh, dia solat 5 waktu, dia puasa, tapi dalam pada tu dia menyakitkan hati suami dia, dia derhaka pada suaminya,
Seseorang tu, isteri tidaklah menunaikan hak Tuhannya sehinggalah dia menunaikan hak suaminya. Maksud dia, seorang isteri tu ketaatan dia pada suami tu memang tinggi kan, memang tinggilah, kena itu yang sepatutnya. Tapi ramai je lah, banyak kadang-kadang zaman sekarang ni yang tak patutnya berlaku kan, yang tak patutnya berlaku ya, sebab seolah-olah isteri dia melebih pada suami, boleh mengangkat suara pada suami ya, berbanding kalau saya terkenang lah saya terkenang nenek saya dulu, memang kalau depan tok saya ni dia tak angkat suara. Apa orang tua tu minta dia buat je. Dia minta buat je. Dia tak ada nak merepek-repek, jerit-jerit, tak ada lah. Itu saya pernah juga sembang dengan orang tua-tua ya, umur 80 macam tu kan, macam makcik tua ni. Itu yang dia kata, susah sama sekarang ustaz nak cari isteri yang berkhidmat untuk suami kan, berbanding orang dulu-dulu. Isteri yang berkhidmat untuk suami, bila dia memang hidup suami tu memang isteri tu sentiasa berkhidmat untuk dia, apa makan minum dia, apa semua isteri jaga, rumah apa semua kan. So itu isteri tu dengar aja cakap suami tu, apa suami tu minta dia buat. Berbanding dengan isteri zaman sekarang lah kan, susah sikit. Isteri zaman sekarang ni dia apa orang kata, kadang-kadang tu setengah perempuan asal aku ada laki. Kalau yang jenis ni payah, asal aku berlaki sudah, asal aku ada anak sudah, apa aku nak heran, aku ada gaji besar. Tu isu, apa nak heran aku ada gaji besar kan, asal aku jangan orang panggil aku Andalusia sudah, ada laki ada anak, kehidupan masing-masing macam tu ya, berlaku. Kalau orang dulu-dulu yang perempuan kalau celik mata lepas subuh tu dia dah fikir dah apa aku nak bagi makan suami dengan anak-anak aku kan. Kalau yang zaman-zaman moden punya isteri ni, dia celik mata pagi, apa laki aku beli untuk aku dan anak-anak aku. Dia dah terbalik kan, dia fikir. Kalau dulu dia fikir tu macam mana nak bagi makan suami dengan anak-anak ni. Tapi zaman sekarang punya, dia bangun-bangun dia fikir apa laki aku beli untuk aku dengan anak-anak aku. Dah terbalik. Dah terbalik yang tu ya. Okey, bagaimana nusyuz ini berlaku ya? Isteri dikira mendahaka terhadap suami apabila dia tidak lagi taat serta engkar terhadap suaminya ya. Dia berlaku sekiranya ada elemen-elemen keingkaran ya, taatan pada suami itu ada pada isteri itu. Contohnya ya, isteri keluar rumah tanpa alasan yang munasabah kan. Sebab zaman sekarang ni bagi saya tak timbul isu lah kalau isteri nak minta izin kat suami, betul tak? Boleh je WhatsApp suami, betul tak? Boleh call bila-bila masa. Tapi benda ni berlaku, masih lagi isteri keluar tak beritahu suami, minta izin suami tu. Dan ramai isteri isteri ramainya yang isteri ni, dia keluar rumah dia memang tak minta izin suami, betul. Ramai. Cuba hati balik ya. Tiba-tiba dapat WhatsApp, abang saya dah sampai Putrajaya. Itu bukan minta izin, itu maklum dah sampai. Betul tak? Bang saya pergi Jaya Grocer. Itu nak beritahu. Dia istilah dia kalau minta izin, bang saya minta izin nak keluar pergi Jaya Grocer. Ya, itu yang tepat. Kan? Ramainya yang maklum, ni dah sampai Kajang, nak pergi shopping. Itu mak dia bukan minta izin, dia dah keluar dulu baru beritahu. Kan, penggunaan tu salah tu. Atau dia bermusafir tanpa kebenaran. Nak balik rumah mak pak dia pun dia kata maklum betul. Ni pak, dia tiba-tiba abang saya dah sampai rumah mak. Bila minta izin? Betul tak? Bila minta izin? Dia dah beritahu tiba-tiba sampai rumah mak.
kan, walaupun katalah rumah mak dia di pertengahan jalan, kan, katalah kita duduk sini, dia kerja dekat KL, rumah mak dia dekat Batu Sembilan, dia nak singgah bagi tahu suami, walaupun rumah mak dia. Ini suami tanya kenapa dia, oh tadi singgah rumah mak jap, baru beritahu. Itu isu, ya. Atau dia musafir tanpa kebenaran dan juga tanpa keredaan suaminya. Atau satu lagi, isteri tidak membuka pintu rumah supaya suami boleh masuk. Yang ni biasa kan, gaduh suami balik, dia kunci pintu habis semua kan, tak bagi suami masuk, padahal rumah tu rumah suami. Satu sudut rumah suami, tapi bergaduh dengan suami, dia kunci pintu, suami pula tak boleh masuk rumah. Suami pun malas nak bising-bising, lagi orang keliling tengok pula kan, ketuk-ketuk pintu lama sangat, suami pun start kereta belah. Kan, biar. Itu ciri-ciri, Atau dia menghalang suaminya daripada menyetubuhinya tanpa alasan yang munasabah, seperti sakit, dia halang, dia tak bagi. Ini ada satu isu juga kat saya tu isu macam ni. Suami ngadu sampai 6 bulan tak boleh sama. Tanya apa masalah isteri, tak ada apa, dia kata, tak, saya tak berminat. Suami ni dah tak tahu, takkanlah saya nak, yalah, kalau abang terlajak dengan orang lain ke, abang sanggup buat ke, buatlah. Dia boleh cakap macam tu kan. Lala saya pun pujuk-pujuk lah, saya ceritalah pasal nusyus ni apa semua pelan-pelan kan, cakap tak ada marah pun, sembang. Yang suami dah, isteri pun tak apa Ustaz, kalau macam ni lah ya, kalau dah dia tak sangat, tak apa bang, jom kita balik. Saya pun cuti, abang pun cuti hari ni, anak semua sekolah, elok pergi balik, selesai masalah, mudah-mudahan kan. Atau suami memanggil isterinya tetapi tidak diendahkan dengan buat hal sendiri atau lain-lain, ya. Suami panggil, dah banyak kali panggil, dia buat tak tahu kan. Ataupun suami dah minta lama dah buat, contohnya kan. Contohnya sepatutnya rutin dah, orang kata kalau suami balik petang-petang tu, kalau dah faham kan, kalau kata dah 10 tahun kahwin ke 30 tahun kahwin ke, dah faham, boleh faham dah, betul tak? Dah boleh faham dah apa yang suami biasa, apa yang biasa, apa yang tak biasa, betul tak? Kalau kata dah kelazimannya suami tu balik kerja pukul 6, dia terus makan nasi untuk makan malam, sediakanlah kan, sediakanlah. Kecuali kalau dia ada hal lain tu lain cerita. Tapi kalau dah suara hari-hari macam tu, suami tanya-tanya, tengok-tengok tak ada apa benda pun, awak tak ada ke masak-masak apa kat rumah, orang nak makan ke baru nak tanya. Itu maksud dia tak faham lagi tu ya, dia tak faham lagi suami punya ni kan, perangai lagi sebenarnya kan. Kalau dia faham, dia dah ready dah, ya, dia dah ready dah. Kalau orang tu biasa suaminya makan sebelum zuhur kan, kalau yang dulu lah, tengok kat kampung-kampung macam tu dulu. Sekarang ni mungkin kerja kan, ataupun malam. Kalau kata dia makan sebelum maghrib, ready lah sebelum maghrib kan. Jadi dah jadi rutin. Kalau benda rutin ni kita tak lupa tu kan, kita akan buat hari. Kecuali kalau ada hal yang tak dapat dielakkan, ataupun yang kedua, malas tu je. Malas tu je. Kalau dia faham, dia akan buat betul ya. Okey, bila dah berlaku nusyuz ni, Islam bagi cara macam mana nak atasi dia kan. Bukan terus gaduh, terus nak bercerai, bukan ya. Jika isteri menunjukkan tanda-tanda nusyuz seperti tidak melayani suami dan bermasam muka, sedangkan sebelum ni dia seorang yang lemah lembut ya, sentiasa bermanis muka dengan suami, tiba-tiba berubah ya,
tiba-tiba berubah, maka ataupun dia selalu cakap lembut dengan suami, tiba-tiba kasar yang luar daripada kebiasaan, kan? Maka suami digalakkan memberikan peringatan berdasarkan Al-Quran dan mengingatkannya tentang kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, iaitu bergaul baik dan mengiktiraf, yang penting, bergaul baik dan mengiktiraf kedudukan suami. Kena tahulah, sebab dia macam mana pun seorang isteri, dia ketaatan dia memang tak boleh selain lah. Sampai mak bapak dia punya pun jatuh lembu dua, kan? Sebab Allah Rasul suami, Allah Rasul suami, kemudian baru ibu bapa. Jadi tingginya darjat suami dia tu, kan? Yang ini ramai lah, nak tak nak kena iktiraf. Perempuan kena faham benda-benda ni, ya. Jaga kedudukan suami itu. Jangan memperlekehkan suami sekalipun. Walaupun apa sekalipun, jangan pelekehkan. Walaupun awak tu kerja gaji besar pada suami sekalipun, isteri tetap isteri di rumah. Tak apalah kat office awak bos, di rumah suami awak tu yang terdahulu, ya. Okay. Suami juga digalakkan memberi amaran dengan mengingatkan, ya. Kita sebagai suami ni, kalau berlaku benda tu, kita beri peringatan pada isteri, ya, bahawa kemurkaan Allah SWT dan balasannya amat besar pada isteri yang menderhakai suami ni tadi, ya. Dan suami juga digalakkan mengingatkan kepada sabda Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya redha padanya, ya, dia akan masuk syurga. Macam tadi hadis tadi, kalau seseorang isteri tidaklah dikira menunaikan hak Tuhannya sehingga dah dia tunaikan hak suaminya, begitu juga, ya, seorang isteri dia takkan dapat keredaan Tuhannya selagi mana suaminya tak redha pada dia. Bukan, ya. Jadi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan suaminya redha, dalam hadis disebutkan dakhalatil jannah, masuklah dia dalam syurga. Kan? Jadi sebagai seorang isteri, ya, kalau malam-malam tu sebelum tidur, cakap dengan suami, ya, minta ampun dengan suami, kan, minta redha suami, itu yang terbaik lah. Yang suami pun, itu macam saya kata tadi, sebelum itu kita maafkan semua orang, kita redakan semua orang, kan. Mudah-mudahan termasuklah isteri kita sekali. Begitu juga yang isteri tadi, sebelum tidur, mohon maaf dengan suami, ya, kemudian minta redha suami. Sebab apa? Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan suaminya redha, insya-Allah, dimasukkan dalam syurga. Hadis lain menyebutkan, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang isteri dia bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, para malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Ya, tak nak tidur dengan suami, dia pergi lari tidur tempat lain, kan. Sebab itu, kalau ya, tempat tidur ni dia macam satu tempat apa yang amat penting. Sebab itu kalau teringat tu dulu pesan perempuan buat apa, benda tak keluar modal. 3 benda, jaga betul-betul. Kalau dia jaga betul-betul ni, insya-Allah suami tu memang akan sayang dia sampai mati. Pertama, jaga makan minum suami tu, layan makan minum suami tu, kan. Layan makan minum suami tu betul-betul. Kalau masak-masak lah, suami kerja dia masak kat rumah, jamu suami tu betul-betul, layan. Walaupun lauk goreng telur dengan ikan bilih pun, beridang sebaik-baiknya. Beridang suami, hidang, sendukkan nasi untuk suami apa semua. Jangan bila isteri tu, abang nak makan, abang pergilah ambil, dah saya masak kat dapur. Ya, itu bukan dia tu, kan.
Beridang. Walaupun goreng telur pun sekalipun, beridang seduh nasi dengan suami ni, tuang air, memang macam tu. Itu. Orang lelaki dia makan tak kecoh kan. Orang yang penting layanan. Layanan. Kan? So, itu satu. Jaga makan minum. Itu jaga ni pakaian suami ni. Kan? Basuh, kemas supaya pakaian suami. Ya? Lipat elok-elok pun semua. Bagi nampak suami tu berseri lah. Jadi isteri jadi macam image consultant untuk suami ni. Itu yang ketiga ni, jaga tempat tidur suami. Jaga tempat tidur suami. Tempat tidur sama lah ni. Tempat tidur, bilik tidur suami ni, kalau tolong jaga bersih. Sebaik-baiknya itu tempat rehat suami, dan itu tempat suami bersama isteri. Kan? Kalau dia tinggal tempat tidur dengan suami tu, jadi menunjukkan satu tempat tidur ni memang orang kata tempat satu rehat, ketenangan, kan? Ketenangan zahir dan batin suami tu. Dan di situlah tempatnya orang kata nak meluahkan rasa kasih sayang tu ada. Bila tiga-tiga ni dijaga betul-betul, insya-Allah suami dia sayang sampai matinya. Tapi kalau tiga-tiga ni dia tak jaga, maknanya dia dah tak mampu nak buat sebenarnya. Dia dah panggil orang lain tolong, minta tolong. Kan? Istilah dia, kalau saya, dia dah tak mampu nak buat tu, seolah-olah dia melambai orang lain. Adik tolong akak, akak tak pandai nak buat. Dapatlah nanti dapat adik. Marah pula. Kan? Bila suami tu tengok perempuan lain, dia marah. Tapi yang ni salah dia tak nampak. Tahu-tahu suami kata gitu. Memang suami tu kata. Sebab apa? Isteri tak pandai aku. Itu je saya jawab macam tu je. Awak tak pandai aku. Awak dah tahu dia kata. Tahu kat mana kata. Dia tolong garu elok. Ini dia. Nak garu 3 perkara ni. Garu tu. Tanya, selesai tak selesai? Ni selesai tak selesai? 3 benda je. Tak keluar modal pun. Tak keluar duit pun. Skill. Kan? Tapi skill ni yang semakin hilang dalam rumah tangga, kan? Buat betul-betul, insya-Allah, ya. Kalau jaga 3 ni, insya-Allah suami tu tak tengok orang lain lah, Tapi kalau tinggal, semuanya sendiri yang menjemput orang lain tolong. Jangan marah suami, ya. Okey. Jika dah kita beritahu tadi, kan, alhamdulillah isteri dapat kesedaran dan dia kembali mentaati suaminya, itulah yang sebaik-baiknya. Kita cerita, kan, jangan kalau kita tinggalkan suami ni, hadis Nabi sebut macam ni, kalau awak mati dalam keadaan ridha suami, insya-Allah masuk syurga terus. Kan, kalau tinggalkan suami, halau suami ke sampai suami tu tak redha, na'udzubillah, masuk neraka, dosa besar tu, kan. Alhamdulillah kalau isteri dengar, isteri kembali taat pada suami, selesai. Tapi jika nusyus makin jelas dan berterusan, suami hendaklah tidur berasingan. Itu step dia, ya. Pertama, bagi peringatan. Kedua, kalau masih lagi buat lagi, jangan tidur sekali. Tapi orang perempuan dia fikir lagi bagus, kan, macam tu. Sebenarnya dia tak nampak, bila suami tinggalkan dia tak tidur sekali tu, sebenarnya dia tidur dalam keadaan dosa. Lagi bagus tu. Pergilah tidur luar, dia halus halau lagi. Elok pergi tidur luar tu. Silap. Sebenarnya keadaan tu lah menyebabkan diri dia masih lagi dalam dosa tadi tu. Sepatutnya dia kena faham tu. Kerana tindakan ini boleh mendatangkan kesan yang baik untuk mengajarnya. Tinggalkan, jangan tidak tidur sama dengan isteri tu. Okey. Maksud tidak tidur berasingan di sini ialah tidak tidur bersama isteri dan tidak menyetubuhinya. Memang tidur masing-masing. Ya. Sepatutnya dari segi isteri yang akalnya sihat lah, dia akan nampak kenapa, apa salah aku, suami aku tak nak tidur dengan aku, apa salah aku, suami aku tak nak bersama dengan aku lagi, kan. Kalau isteri yang bagi saya yang ada mentalnya, dia kata baguslah, pergilah tidur, tak usah orang. Itu sebenarnya dia ada masalah mental, kerana dia tidak nak faham apa syariat, apa yang hukum syarak minta sebenarnya, bukan ikut akal. Dia biar tengok iman pada hati tu.
Kan main ikut rasa, ikut akal sendiri, memang jahanam lah. Tapi kena tengok, renung balik, kenapa jadi macam ni, kenapa macam ni. Ini sebab dia. Jika isteri kembali taat suaminya, itulah yang sebaik-baiknya, kan. Namun sekiranya isteri terus dengan nusyuznya, suami boleh memukul isterinya dengan pukulan mendidik yang tidak terlalu menyakitkan, bukan mendera, tidak melukakan dan tidak mematahkan tulang, tidak memukul muka dan tempat-tempat lain yang boleh mencacatkan. Kalau masih lagi degil, kalau masih lagi tak berubah juga isteri tu, suami boleh memukul dengan tujuan mendidik, bukan menyeksa, bukan mendera. Pukulan yang mana seperti mungkin boleh dekat kawasan betis dia, kan, kawasan betis ke, yang tidak mencacatkan, tapi bukannya hayun kuat-kuat. Macam kita rotan anak, bukan kuat-kuat sangat pun, just bagi rasa je, kan, supaya dia orang teringat sakit. Kalau tak solat nanti kena rotan. Dia fikir macam tu, kan. Bukan kita hayun anak, itu silap, kan. Kita macam tu lah, kena tu pedih lah tu, kan. Budak akan teringat, jadi dia akan takut, nak tinggalkan solat bila kita tekan dia macam tu, kan. Okay. Tindakan memukul tadi dilakukan jika dijangka dia akan insaf. Tujuan dia apa? Tujuan dia memukul tadi itu untuk supaya isteri itu sedar sikap dia macam mana, terhadap suami. Kerana dia gagal sendiri tanggungjawab daripada suami, kan. Dia letakkan diri dia dalam sesuatu apa. Jadi suami bagi peringatan, dah sebut peringatan cara baik, tak mau dengar, dah tinggal tempat tidur, tak nak juga berubah. Itu kemudian dibolehkan suami memukul dengan pukulan yang tidaklah terlalu menyakitkan, tidak mendera, bukan mendera, bukan menyeksa. Tapi yang berlaku sekarang ni penderaan. Penderaan, kan. Penderaan, kalau gaduh apa dan capai dia balonnya, kan. Apa dan capai dia balonnya. Kalau bergaduh, bukan saya biasa tengok isteri datang depan saya ni, mata dah lebam sebelah ni. Saya ingatkan dia pakai apa, blusher, eyeshadow lah apa. Bukan dah depan gitu lebam rupanya. Suami dia tumbuk. Itu bukan. Yang tu kalau berlaku, sila report polis. Tapi kalau setakat suami kerana melaksanakan apa yang terkandung dalam nusyuz ini, itu tak adalah, peringatan sekadar mengingatkan. Tapi janganlah sampai, dah sebutkan tadi, jangan pukul muka dan tempat-tempat yang boleh mencacatkan. Jangan. Orang kata tempat-tempat yang tak nampak cacat mana? Contoh pukulan dekat betis lah, bagi sikit ke pukulan betis, bagi ingat, kan. Tapi kalau itu tujuan dia, mudah-mudahan selepas pada tu disedarkan tanggungjawab dia. Banyak dia gagal, dia kata, kan. Tindakan memukul dilakukan jika dijangkakan dia akan insaf. Namun sekiranya jika memang diketahui pukulan pun tidak berkesan, malah menambah masalah, sepatutnya dia tidak dipukul, kan. Dia ni kalau aku pukul pun betul juga, tak payah pukul lah. Tak payah pukul lah, okay. Dalil daripada firman Allah SWT, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan derhaka, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, dan nasihat dulu, kita dah bagi nasihat macam tadi, cerita apa hukum, apa-apa dosa dia, apakah hukum dia kalau seorang isteri tinggalkan suami, tak nak dengar cakap suami, kita dah bagi nasihat dah. Kemudian masih juga berdegil, tinggalkan, maksud dia pulaukan mereka di tempat tidur, jangan tidur sekali,
Tidak tidur satu katil dan tidak menyetubuhi dia untuk beberapa ketika sehinggalah dia rasa sedar akan kesalahan dia. Ya. Dan kalau mereka masih degil, tak berubah juga, aku dah buat ni dah 2 minggu ni aku tak tidur sekali ni, tengok tak ada pun dia sedar akan salah dia tu kan. Maka barulah step yang seterusnya, pukullah mereka dengan pukulan yang ringan, tujuan mengajar, ya, bukan mendera, ya. Jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu cari jalan untuk menyusahkan mereka. So kalau kita tiba-tiba selepas pada pukul tu isteri dah sedar kembali taat, terima sebaik-baiknya, buat seperti biasa balik, ya. Laksanakan tanggungjawab seperti biasa balik. Janganlah dah awak ni berlakon ni pasal dah kita pula dah isteri tu dah berubah, kita pula jadi masalah. Awak ni betul-betul kan yang berlakon depan saya ni, nanti buat balik, tak okey benda tu. Alhamdulillah awak dah sedar. Alhamdulillah, ini sepatutnya tanggungjawab seorang isteri pada suami. Terus macam tu je. Ini pun nak reverse balik, bagi cerita ni berubah betul ke ni lakon-lakon ni, nanti buat balik pun dia baru nak, orang kata baru nak buat baik dah tahu hati balik, kan, dah tahu hati balik nanti, ya. Okey, jadi selepas pada tu, ya, jika perselisihan suami dan isteri tak dapat diselesaikan oleh mereka berdua, maka mereka meminta pertolongan orang lain. Perkara ini hendaklah dibawa pada pemerintah, ya. So selalunya kalau macam kita dekat step pejabat agama ni bila kita ada sesi runding cara kekeluargaan, runding cara kekeluargaan lah. So kadang-kadang isteri tak nampak dia punya kesalahan, kadang-kadang suami tak nampak kesalahan dia, kan. Jadi apabila dia pergi jumpa dengan seseorang, ya, seseorang yang boleh, yang dipercayai, yang boleh membantu, isteri cerita masalah, suami cerita masalah, maka dari situ dia akan dibantu. Nak jumpa kaunselor ke, kan, apa ke, jadi mungkin dari situ kadang-kadang masing-masing dia tak nampak salah dia, tapi bila ada orang ketiga, kan, kaunselor ke apa sebagainya, okey, sebenarnya isteri sepatutnya buat begini, tapi tak buat, kekurangan dia, suami sepatutnya macam ni. So untuk harmonikan balik, dua-dua kena damai, buat balik semula. So baru nampak, ya, baru nampak. Perkara ini hendaklah dibawa kepada pemerintah, ya. Jadi kalau dalam mahkamah sekarang ni di isu dia, kalau satu pihak minta cerai, satu pihak tak setuju cerai, kan, terus bawa ke kalau kat mahkamah, tiba-tiba isteri minta cerai, suami tak setuju, jadi mahkamah dia akan melantik hakam, ya, hakam dia dari kalangan orang ahli-ahli lah, ahli yang mahir tentang hal ehwal agama ni untuk bantu menyelesaikan ya, proses ni. Disunatkan salah seorang daripadanya adalah dari keluarga suami, dan seorang lagi fab'asu hakaman min ahliha wa hakaman min ahli, kan, tu dalam Quran ada sebut. Jadi yang berlaku ni sekarang ni macam itulah, ya. Dia step dia akan masuk ke, bila salah seorang tak setuju nak bercerai, dia akan pergi ke mahkamah, akan hantar balik permohonan tadi tu ke pejabat agama untuk menjalani satu sesi jawatan kuasa pendamai, ya. Settle dulu, ada wakil pada pihak lelaki, ada wakil pada perempuan, settle, kemudian baru diangkat balik ke mahkamah, kan. Keputusan tu kalau masih lagi menjuruskan tu, barulah nak jatuhkan talak ke apa, tidak, ya. Okey. Kedua-dua pengantara tadi, orang tengah tadi ni hendaklah bertindak sebagai wakil suami isteri tersebut, ya. Dan so ada wakil seorang, ya. Dia kalau dalam Al-Quran sebutkan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yuridu islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliyan khabira.
Dan jika kamu bimbang perpecahan di antara mereka suami isteri, bimbang mereka nak bercerai ke kan, maka lantiklah orang tengah untuk damaikan mereka. Seorang daripada keluarga lelaki, seorang daripada keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu ikhlas bertujuan untuk mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua suami isteri tadi pakat baik. Jadi kalau berjayalah kedua-dua hakam tadi ni berbincang dengan tujuan menasihati balik pasangan tadi, menceritakan balik matlamat utama apa semua, apa kesalahan ni selesaikan dengan baik, maka mudah-mudahan Allah akan menjadikan kedua suami isteri tadi berpakat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Yang tu mudah-mudahan dari situ kembali balik step taat tadi, dan suami isteri tidaklah sampai tahap nak bercerai. Sampai tahap nak bercerai, jangan. Kalau sampai itu memang susahlah sikit kan, payahlah kalau dah sampai bercerai ni. Dia kesan dia terlampau banyak. Ya, okey. Bab-bab ni panjang ni. Jadi saya rasa untuk pagi ni kita berhenti di takat ni dulu ya, kedua pengantara orang tengah ni, dan sedikit lepas tu kemudian kita akan masuk pada tajuk suami nusyuz. Suami nusyuz, ni yang kita dengar betul-betul ni kan, suami nusyuz. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini sama-sama kita mendapat manfaatnya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma shrah bil Qur'an wa 'azim sudurana wa 'azim bihi ujurana wa hasim li akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.